So itu sahaja, kita akan teruskan program pagi ini dengan sesi talk bersama dengan Dr. Azhar. Saya kenalkan sikitlah Dr. Azhar ni, kita punya pakar perubatan sukan daripada Jabatan Ortopedik. Dia dah bekerja di sini lebih kurang setahun setengah, 2 tahun. So sebelum ni kita ada Dr. Morifin pada 2018 tu. Dr. Morifin lah antara orang kuat pengurusan berat badan. Tapi bila Dr. Morifin pindah 2019, kita ketiadaan pakar perubatan sukan. Alhamdulillah tahun ni kita berjaya menjemput semula lah pakar perubatan sukan sebagai coach kepada kita punya program. So tanpa membuang masa, kita nak jemput Dr. Azhar untuk memberikan talk dia. Okay. Nak buka mic tu ke nak pakai share je slide dulu? Buka mic tu ke? Nak buka mic kamera tu, nak share slide. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Sini. Ni tekan je kan? Kalau nak. Okay, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera. Jadi terima kasih kepada Dr. Fad yang telah memulakan program kita pada pagi ini dan seterusnya menyerahkan baton itu kepada saya lah. Jadi seperti mana yang Dr. Fad telah terangkan sedikit kepada saya ni Dr. Azhar bin Hasari, Dr. Azhar bin Hasari, pakar perubatan sukan atau sebagai sport physician lah. Basically job scope sport physician ni lebih kepada musculoskeletal lah, mana kecederaan musculoskeletal, pembedahan yang melibatkan musculoskeletal. Kita tak buat pembedahan, tapi kita terlibat dalam proses rehabilitasi lah selepas, sebelum, ya. Dan seterusnya salah satu skop yang lain ialah melibatkan non-communicable disease ni, penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ni. Kita terlibat secara langsung lah di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Kalau tempat lain ada juga sport physician ni, contoh di Institut Sukan Negara ISN apa semua kan, tapi itu job scope yang lain lah. Tapi di kementerian kami terlibat terutamanya dalam dua skop ni lah, MSK dengan NCD. Okey. Baiklah, saya menggantikan Dr. Morifin yang berpindah akhir 2018, ya, 2018, dan insyaAllah sekarang ni saya bernaung di bawah Jabatan Ortopedik lah. Di bawah Jabatan Ortopedik, Mr. Razib and the gang. Sebab saya tak ada unit sendiri, dan di kementerian mana-mana pun kita tak ada unit sendiri lah, kita memang bernaung di bawah Jabatan Ortopedik. So baiklah, saya diamanahkan untuk menerangkan sedikit ataupun berkongsi tentang obesiti ni lah. Obesiti, satu bom jangka, bom jangka. Jadi sebelum kita mula buat apa-apa, kita stretching dulu, Jadi kita nak buat neck stretching dulu, boleh? Neck stretching dulu. Jadi kita gunakan ibu jari kita, tolak ke atas dengan kiraan 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Seterusnya kita buat stretching bahu pula. Kita buat stretching, ya. Nak kat elbow kita 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bahu kiri pula. Maaf betul tak nampak apa-apa doktor. Gelap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, juga Okey. gelap. Boleh kah? Oh, gelap Dia tak nampak. Oh, ada yang tak nampak. Tadi saya buat dua lah. Kita buat neck stretching. Atas, bawah, kiri dan kanan. Dan seterusnya kita buat shoulder punya stretching. Kita tolak ke belakang lah. Okey, semua dalam, kalau boleh kira 15. Tadi saya kira 10 kan. Tu ada silap sikit tu. Dan seterusnya kita buat, nampak Nampak? Nampak dah. Okey ni kita buat hand grabs ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Maaf, tak nampak. Oh, maaf tak nampak Okey, Tak ada gambar. tak ada gambar Sekejap Tak ada. Itu daripada awal tadi tak ada. Tak ada gambar. Daripada awal Bawah ada. Betul-betul. Ada, Okay. Ada tak? Alright. So, Okay, kita ulang kan? Kita ulang Semua tak nampak dia. Oh, semua tak nampak. Okey, saya ulang balik. Saya buat stretching ni buat apa? Kalau nak dengar celoteh saya 45 minit ni, pertama memang tidur lah kan. Dah lah celoteh kan. Lepas tu pada saya, daripada kita sembang-sembang, kita terus buat. Kita nak weight management kan, pengurusan berat badan. Jadi kita stretching dulu, tengkuk, tolak ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stretching ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stretching ke kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti sepanjang celoteh saya ni bolehlah buat benda ni. Kan, ngantuk-ngantuk tu buat Okey, sekarang kita pergi ke bahu. Bahu kita tolak di siku ke belakang. Bahu kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, bahu kiri pula sama juga. Tangan di siku, tolak ke belakang, stretchkan bahu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ketiga kita buat exercise ni lah. Genggam tangan ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey? Cukup yang tiga ni dulu. Tujuan saya sebab tengkuk ni nak tahan 4 jam kan, nak dengar ceramah banyak hari ni. Ni tangan ni kan buat nota, difahamkan lah. Orang banyak buat nota jadi kita kena exercise, warm up tangan ni. Okey. Baik, kita terus kepada obesity Obesity suatu bom jangka. Jadi saya diamanahkan untuk terangkan sikitlah pasal benda ni, kongsi. Pertama, sebagai kita ni sebagai kesihatan, boleh tukar slide boleh tukar slide sebagai pekerja kesihatan, kita dah well versed lah, kita dah banyak tahu at least asas kepada topik ni lah, asas kepada topik ni. Kita dah tahu pasal sedikit pasal obesity kan, sebab kita terlibat mungkin secara langsung tidak langsung dengan obesity kan, kita di peringkat hospital, di peringkat klinik mungkin. Jadi kita dah tahu. Cuma saya pada pagi ni lebih kepada saya nak tekankan ataupun emphasize pada certain point yang mungkin kita terlepas pandang, terlupa. Ya, kita banyak benda nak kita tahu kan. Jadi mungkin dalam topik ni kita terlepas pandang, terlupa. Jadi saya tekankan benda-benda macam ni lah. Jadi saya tak go detail untuk benda-benda yang tertentu ni. Kalau ada pun mungkin boleh tanya kemudian lah, lepas daripada program ni semua kan. Lepas tu saya nak tekan juga objektif kita. Kenapa kita join program ni? Kenapa semangat sangat 43 orang ni, termasuk saya lah kan. Termasuk saya untuk kita join program. Jadi kita perlu tahu objektif, matlamat, tujuan supaya insya-Allah program ni boleh berjaya
melaksanakan ataupun memastikan niat kita tu berjaya. Terima kasih saya ucapkanlah kepada pengarah program iFilter ni, penjemput pada pihak hospital kerana melibatkan saya dalam program ini lah. Okey, apa yang kita maksudkan dengan bom jangka ni, bom ni kan, kita jangka lah, dia akan meletup. Dia akan meletup kan, tapi bila, macam mana tak tahu. Sama juga lah dengan obesiti ni, kan. Tapi kadang-kadang obesiti ni dia tak meletup pun, kan. Sampai orang tu meninggal dunia tak ada apa-apa pun lah. Tapi kebanyakan masa obesiti ni akan memberikan masalah, kan, memberikan masalah. So, dan kita perlu tahu kok mana pun lah kita cakap pasal obesiti ni, slowly, secara perlahan-lahan, secara beransur-ansur dia akan merosakkan badan kita, merosakkan badan kita. Okey. So tujuan kita ni, kenapa elak obesiti? Kenapa elak? Kenapa sangatlah nak join pengurusan berat badan ni? Dipelirakan. Kawan cakap macam-macam pasal badan kita. Ada orang suka, betul. Ada orang suka. Kalau kita tanya suami-suami kan, kalau papan ni kurus sangat ni tak sedap peluk, kan? Tak sedap peluk. Yang berisi perut pun boleh sedap peluk, betul tak? So setengah orang ni nak pandangan orang ni berbeza. So adakah itu kita punya tujuan kita? Kan? Betul. Ya. Ada orang ni dia okey je dengan badan-badan besar-besar, besar sedana ni, kan? Mungkin ada orang setengah ni very skeptical lah, very orang cakap allergic sangatlah dengan orang badan besar ni. Yang kedua tu kan susah dapat kerja. Susah dapat kerja. Kalau obes ni, orang obes ni, orang yang ada berat badan berlebihan ni, susah dapat kerja tak kan? Sini banyak je pelawak yang badan besar. Best lah buat lawak dengan badan dia. Betul. Nak kerja bonzer, nak jaga kelab malam pun semua, badan sekeping, come on lah kan. Nak jadi pengawal selamatan, badan mesti besar sikit. Betul. Kan? Mungkin di luar negara orang terlibat dalam gusti, sumo, apa-apa ahli sukan, semua nak badan besar. So adakah itu kenapa kita nak elak? So adakah itu tujuan kita? Susah dapat kerja doktor, orang tengok badan saya lebih sikit kan. Okey. Ataupun rupa. Sebab kita terlalu merasa rendah diri dengan rupa kita. Alamak, tengok orang lain semua pakai baju saiz XS, kita X kali 5L. So adakah kita rasa rupa kita tidak menarik, rupa ni. Ada orang mungkin badan besar tapi suara sedap, kan? Penyanyi kat kita kan, suara soprano, suara sedap, semua kebanyakan dia badan besar. So adakah itu tujuan kita? Ataupun yang seterusnya, susah nak cari baju, pakaian kita, kan? Tapi sekarang ni banyak je, kan? Saya rasa banyak je kedai online ke kerja fizikal yang jual baju ni. So rasa isu baju ni tak ada masalah lah. Cuma mungkin nak cari fashion tu mungkin tak sesuai kalau badan kita ada berlebihan sikit. Dan dulu pernah dipopularkan lah di negara ni, kita punya tagline apa ni, gemuk is awesome. Betul ke awesome? Kan? So kenapa kita ni nak join program ni? Okey? Perlu clear dia. Okey, yang ini dia punya tujuan utama. So tujuan yang sebelum ni yang saya sebut banyak, yang saya celoteh sebentar tadi tu, betul, tapi ia bukan tujuan utama kita. Kerana tujuan yang lain tu kita boleh bagi alasan lah. Kita boleh apa dipanggil justify. Kan? Ada orang, suami saya suka je saya badan besar. Kawan saya tak okey je, saya tak kena kutuk pun. Saya kalau badan besar orang selalu tolong angkat barang lah apa semua kan. So tapi yang paling utama dalam obesiti ni, masalah berat badan berlebihan ni ialah komplikasinya, complication. Ada dua, satu mortality, satu morbidity. Apakah yang dimasukkan mortality? Mortality kematian lah. Kematian. Dan apakah yang dimasukkan morbidity? Kalau morbidity ni kita terjemah bahasa Melayu, pertamanya yang berpenyakit, yang mengerikan, yang dahsyat, yang abnormal. So ini morbidity. So komplikasi daripada obesiti ni, berat badan berlebihan ni akan menyebabkan mortality dan morbidity. Itu yang kita cuba elakkan. So kita kena clear, ni tujuan utama, kita nak elak komplikasi obesiti. Tujuan-tujuan lain tu tak apa, bagus juga ada tujuan tu kan. Kita nak saiz daripada double XL, nak tukar pada M dalam masa setahun, contoh. Kan, supaya ada certain fashion, contohnya daripada Datuk Rizalman, kita ada baju tu memang dia je buat saiz tu je. So kita aim, boleh tak ada masalah. Ataupun kita memang zombie kita suruh, kawan kita suruh, ahli keluarga kita suruh supaya nampak sikit berat badan tu kurang kan, boleh, tak ada masalah. Tapi tujuan utama komplikasi, fikir pasal komplikasi ni. Okey. Seterusnya ialah
Ini definisi yang diberikan oleh WHO lah, World Health Organization. Kita dapat tahu pasal kesihatan. Health ni apa? Is suatu situasi state of complete. Complete ni penuh, physical, mental dengan social well-being. Maknanya dari segi physical, dari segi mental, dari segi social ni kita ni sihat. Dia bukan satu aspek saja tapi banyak aspek. Physical, mental, social well-being. Dan banyak lagi lah ada definisi daripada badan kesihatan lain yang akan tambah sikit mana. Tapi nak beritahu inilah secara umumnya kenapa kita nak sihat. Dan dia ni hanya bukan dikatakan sihat ni bukan sebab tak ada sakit ataupun tak ada benda-benda yang lemah dari segi fizikal ataupun dari segi mental. Bukan sebab saya tak ada sakit doktor apa-apa. Dah check dah, BP okey, glukometer okey, tak ada diabetik, tak ada ni semua okey, blood semua okey. Tapi fizikal kita mungkin tidak apa-apa sihat. Jadi sebab tu kita ambil pendekatan ni lah, kita kena tahu apa maksud utama dari segi kesihatan. Seterusnya ialah, okey, ini classification kita boleh dapatkan daripada kita punya Kementerian Kesihatan punya website, My Health punya website lah. So basically BMI ni kita tahulah daripada berat badan dan juga tinggi, apakah berat badan yang bersesuaian untuk tinggi kita. Berat badan yang sesuai untuk tinggi kita. Jadi untuk Asia ni dia ada klasifikasi yang berbeza. Jadi saya dapatkan daripada kita punya CPG lah, tapi CPG kita dah lama tak update. Management of Obesity 2004. Kita boleh dapat juga kat situ kita punya CPG, Management of Obesity. Jadi basically ni BMI kita memang kita nak capai 23 ke bawah lah. 23 ke bawah. Jadi dengan peningkatan BMI, dia akan meningkatkan risiko. Apa yang risiko meningkat dengan ketara tinggi apa sebenarnya? Risiko yang saya kata adalah mortality dengan mobility. Okey. So kenapa kita guna BMI? Kenapa penting sangat BMI? Sebab BMI ni adalah satu benda yang standard yang boleh digunakan pakai untuk pembanding, untuk kita berhubung dengan pihak-pihak lain. Ada benda lain ni yang boleh kita guna untuk measure obesity ni. Tapi kadang-kadang dia tak standard, dia perlukan mesin, dia perlukan ni, jadi susah. Jadi BMI ni adalah satu benda yang kita boleh guna, yang kita boleh standardiskan pada ni. Jadi kita boleh bincang BMI kau apa kan. Jadi kita boleh senang bincang lah, orang tahu BMI ni berat dengan tinggi kita lah, berdasarkan tinggi kita. Okey. Sekarang definition ini pun saya dah daripada kita punya CPG. So berat badan berlebihan ni, obesity ni ialah kompleks. Dia kompleks, dia bukan benda simple. It's multifactorial, dia pelbagai faktor yang berbeza disebabkan ni yang punca utama dia berlebihan lemak dalam badan, excess body fat. Berat badan ada lemak tu sendiri. So lemak ni akan tambahkan berat kita. Tapi ni antara apa kita kena tahulah definisi dia kompleks, dia banyak faktor. Sebab tu bila kita nak approach, kita nak selesaikan isu ni, kita kena tengok pelbagai faktor. Bukan satu faktor sebab dia very complex. Dan dia akan menjadi satu chronic disorder. Chronic disorder ni ialah satu masalah isu yang kronik, yang berpanjangan, yang akan memerlukan penjagaan, bantuan, dan kita akan follow up lah. Kita perlu temu janji berterusan di fasiliti kesihatan. Nah, yang penting dia terlibat dalam obesity ni, terlibat dalam banyak perkara, many other disease. Penyakit lain ni banyak. Kalau kita cakap penyakit mana pun, kalau kita cakap salah satu risk factor dia obesity ni, salah satu faktor risiko obesity, memang betul lah tu. Kan? Memang betul. Okey. Dan generally lah, kalau untuk lelaki ni, body fat dia, maknanya lemak dalam badan ni lebih daripada 25%, perempuan lebih kepada 35%. Okey. Kalau kita perasan, ada 25 untuk lelaki, 35 untuk perempuan. Kenapa? Sebab lemak ni bukan kita nak lemak langsung. Tak boleh tak ada lemak dalam badan sebab lemak dia ada fungsi dia. Fungsi penebat haba, ada fungsi dalam metabolisme semua. Tapi dalam jumlah tertentu. So bukan berlebihan lah. So biasanya kalau kita nak dapatkan 25% ni, biasanya kita guna apa dipanggil BIA machine, body independent analysis ni. So dia boleh anggarkan secara mungkin tepat jugalah, tak cepat 100% lah, berapa lemak dalam badan ni yang berlebihan lah. Okay. Dan dalam pengurusan berat badan juga, obesity ni, kita perlu tahu bahawa dalam kita buat
kita join program ke, kita buat program kita sendiri ke, benda ni ada sampai satu tahap, mungkin benda dia akan turun, sampai satu tahap dia akan rata je. Tahap berubah-ubah, sebulan, 2 bulan, berat tu sama je. Dah kita dah flush dah. Kita dah rasa kecewa. Kenapa berat tak turun ni? Kan? Exercise dah buat, makanan dah jaga. Ada faktor dia. Sebab tu kita akan bincang, kita akan beritahu. Cuma jangan putus asa lah. Jangan putus asa, berat berubah-ubah. Sampai 80 je statik je. Tahap berubah-ubah. Ada sebab dia, bukan tak ada sebab. Okey. Seterusnya ialah causes of obesity. Penyebab masalah obesity ni, kegemukan ni. Ini pun saya ambil daripada kita punya CPG 2004. Pertama ialah social dengan behavior. Sikap dan sikap sosial kita. Sikap dan sikap sosial kita. Ini utama. Yang kedua, sedentary lifestyle. Gaya hidup yang santai, yang tak aktif. Sedentary, tak aktif. Gaya hidup. Dia letak yang dua yang terawal dalam CPG tu. Yang seterusnya ialah disebabkan iatrogenik lah. Maknanya ada disebabkan pembedahan, disebabkan ubat. Contohnya macam ubat ni, pesakit kecil manis, ambil insulin. Dia adalah mekanisme dia. Kenapa ambil insulin, ambil ubat kecil manis yang oral hypoglycemic agent ni, dia ada sebab yang boleh menyebabkan dia berat badan tu meningkat. Ataupun ada pembedahan hypothalamic. Hypothalamic ni satu struktur dekat kita punya base of brain, pangkal otak. So bila kat sini ada satu hormon dia tu kurang, hypothalamic ni dia kontrol kita punya hunger, kita punya hunger ni lapar. So kontrol tak bagus. Betul ada endocrine punya isu lah. Banyaklah hypothyroid, polycystic ovarian syndrome untuk perempuan, Cushing, acromegaly. Ini semua lebih kebanyakan sebab hormon lah. Growth hormon, hypoparathyroid pseudo dengan gonadism. Dan juga ada faktor genetik lah yang memainkan peranan dalam kegemukan ataupun peningkatan berat badan. So, apa yang cuba saya sampaikan kat sini ialah, kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan seperjuangan sekalian, dah lama buat program tapi tak turun-turun. Makan dah betul, aktif dah cara ni, mungkin betul lah kan, mungkin betul, tapi tak turun-turun. Jadi kita kena lihat, ada sebab-sebab lain tu kadang-kadang kita terlepas pandang dari segi ubat, dari segi kadang-kadang ada penyakit lain, isu masalah kesihatan lain yang kita tak kena pasti kan. Jadi jumpalah, boleh jumpa di klinik sejahtera dan kita akan refer ke tempat-tempat ataupun ke fasiliti department yang berkaitan. Okey. Ini NHMS is a National Health Mobility Survey. Ni ialah kita punya Kementerian Kesihatan punya survey setiap tahun. Cuma survey ni setiap tahun dia punya topik ataupun scope dia tu berbeza. Berbeza. Jadi kalau nak compare ni dia memang susah sikit. Tapi at least saya boleh tunjukkan lah. Dia mungkin tak tepat sangat kan. Tapi kita boleh ambil sebagai panduan lah. Panduan. Contoh, inilah 3 serangkai yang biasa kita katakan: hypertension, darah tinggi; high cholesterol, kolesterol yang tinggi; juga diabetes mellitus, maknanya penyakit kencing manis. 3 serangkai ni memang antara NCD, memang NCD yang diketahui lah, penyakit tidak berjangkit yang agak tinggi dia punya peratusan ataupun kat Malaysia ni. Okay. So kenapa kita bercakap tentang NCD? Sebab cardiovascular disease ni, penyakit yang berkaitan dengan jantung dan salur darah. So bila kita ada 3 ni memang tinggilah faktor risiko untuk kita dapat benda ni dan alami komplikasi dari segi cardiovascular disease ni lah. Okay. Jadi untuk apa-apa ni kita boleh rujuk berkaitan HMS, boleh download je daripada website kementerian. Okay. Terusnya, ini saya buat comparison sikit untuk physical activity. Adakah kita aktif, cukup aktif? Tapi macam saya katakanlah, 2016, 18 dia buat topik lain. So saya dapat 15, 17 dengan 19 pasal physical activity, tapi dia punya golongan sasar, kumpulan sasar berbeza. Jadi dia punya ni tak boleh nak banding secara terus, tapi at least kita dapatkan idea. Untuk 2015 contoh, 2015 66% dewasa umur 16 tahun ke atas aktif. Aktif. So bila 2017 dia tak ada buatlah 16 tahun, dia buat student pula. Student ni definition dia lah.
45%. Student Malaysia ni 45%. Jadi kadar aktif ni tak tinggi lah, 45% ni tak tinggi. Tak tinggi. Kalau kita banding sekolah rendah, banyak main kan, lari-lari masa rehat 57%. 37 ni dah tak aktif sangat. Mungkin dia aktif dalam e-sport lah, main game, main PlayStation kan, itu aktif kan, ataupun aktif di media sosial kan. So physically dia tak aktif. Itu masalah yang kita perlu fikirkan bersama lah. Okey. Dekat rural area, maknanya di kawasan luar bandar sikit, tinggi sikit lah, itu pun tak ni 46% pun. Bandar lagi jangan cerita lah, lelaki perempuan. Dan masa 2019 dia lebih kepada adults lah. Adults ni dia 16 tahun, so boleh compare dengan 2015. 75% aktif, 25% yang tak aktif. Okay. So ni antara sedikit apa dia panggil indikator survey. Mereka dah buat survey, ada cara survey diorang. Jadi at least boleh berikan kita sedikit gambaran di manakah kedudukan kita. Di manakah kedudukan kita, adakah kita termasuk dalam golongan yang tak aktif ataupun yang aktif lah. Okay. Ini saya simpulkan sendirilah, saya ambil daripada 2019 ni, nak tengok dari segi diabetes, kecil manis, hypertension, darah tinggi dengan kolesterol lidia lah, tinggi kolesterol. So daripada 2011, 2015, 2019 ada peningkatan. Secara umumnya peningkatan lah, mungkin ada kadang-kadang dia turun sikit kan, tapi kadang-kadang dia punya apa dia panggil, golongan sasar tu berbeza. Dan bila kita tahu itulah kita punya kadar prevalence, kadar apa yang berlaku dalam negara kita lah, dari segi kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Kita tahu 3 serangkai ini yang penyebab utama, dan 3 serangkai inilah yang akan menyebabkan komplikasi kepada kesihatan kita kan. Okey, berbalik kepada komplikasi tadi. Tadi saya terangkan secara umum, kenapa kita perlu tahu komplikasi ini sebagai satu tujuan kita dari segi mortality dan morbidity. Okey. Ini pun daripada CBG lah. Saya rasa tak banyak yang berubah. Dari komplikasi ni kita lihat dari segi mungkin 2 aspek. Pertama dari segi kesihatan, yang kedua dari segi ekonomi. Okey. Macam saya cakap tadi, mobility dia ada health risk dia, nanti saya akan terangkan kemudian. Dan seterusnya ialah mortality lah, dari segi kadar kematian yang disebabkan oleh obesity ni, yang berkaitan dengan obesity. Dan yang aspek kedua kita nak pasal ekonomi. Pertama dari segi direct yang langsung, yang kedua secara tak langsung. So kalau kita ikut belanjawan 2021, kita punya belanjawan kesihatan untuk keseluruhan lah, bukan untuk obesity, untuk keseluruhan, dia melibatkan dalam 9.9% daripada belanjawan keseluruhan. Kita punya belanjawan untuk kesihatan 31.9 bilion. 31.9 bilion daripada yang 300 bilion lebih itulah kita punya jumlah belanjawan. Untuk 2020 kita punya belanjawan kesihatan ialah 10.3% untuk 2020. Dari segi amount 30.6 bilion. So maknanya dia segi setiap tahun ni kita punya belanjawan kesihatan ni meningkat. Walaupun peratusan mungkin kecil lah. Dari segi peratusan keseluruhan dia kecil, tapi dia meningkat. 2020 30.6, 2021 31.9, 2022, 2023, 2024 siapa yang bayar? Kita kan. Membayar cukai. Adapun kita pun tak bayar pun, setengah daripada kita. Kan? Tapi ini dari segi ekonomi lah. Dari segi ekonomi untuk preventif, untuk mengelak, prevention, diagnosis, untuk membuat diagnosis penyakit tertentu dan treatment lah untuk rawatan. Kita tahu kos dia memang tinggi lah kan. Dan dari segi seterusnya ialah indirect cost, cost secara tidak langsung, dari segi kehilangan pendapatan, ni semua lah. Okay. So benda ni antara yang kita mungkin kita lihat, kita tak lagi pasal ekonomi, tak, kerana ada ekonomi yang akan terlibat kita secara tidak langsung, tu boleh jadi pendapatan, kerja, orang tak kerja, dah boleh sakit tak boleh kerja, ada orang dah sakit tak boleh kerja, kena buang kerja. Mungkin kerajaan adalah dia punya kelebihan sendiri, tapi untuk kerja-kerja yang lain, jadi kita perlu fikir benda ni. Sebab dia bukan untuk diri kita saja, tapi untuk oleh keluarga, rakan-rakan terdekat kita. So kita kena tahu apa komplikasi dia. Okay? Seterusnya. So ini pun saya ambil daripada CBG. Ini yang dikatakan yang morbidity ni. Apa yang menyebabkan masalah penyakit
yang berkaitan, yang meningkatkan risiko kesihatan yang berkaitan dengan obesiti ni. Okey, pertama kita tengok yang greatly increase ni memang tinggi lah. Memang tinggi. RR ni, relative risk ni memang maknanya risiko secara perbandingan dia memang tinggi. Contoh apa? Type 2 diabetes. Diabetes yang kumpulan 2. Hepatobiliary disease, penyakit hati dengan biliary inilah. Contoh gallstone, penyakit batu karang kan. Yang fatty liver, penyakit lemak dalam hati, dyslipidemia, maknanya abnormal dalam paras kita punya kolesterol dalam badan, metabolic syndrome ni dia punya kawan-kawan ni lah, dia ada diabetik, dia ada obesity, dia ada hypertension, dia ada masalah salur darah, breathlessness ni dia secara umum, maknanya masalah dengan keupayaan kesukaran bernafas. Kesukaran bernafas ni banyak lah, paru-paru, jantung semua, dan sleep apnea lah. Sleep apnea ni masalah kesukaran bernafas ketika tidur, sebab masalah kegemukan menyebabkan dia punya salur pernafasan tu masa tidur tak berfungsi dengan baik. Okay, moderately increase maknanya secara yang moderate, pertengahan. Coronary heart disease, penyakit salur darah di jantung kita. CVA stroke kan. CVA stroke ni ada dua, pendarahan dengan trombotik, tersumbat salur darah kan. Dua-dua pun sama lah. Cardiac failure, kegagalan jantung. Left ventricular hypertrophy, ruang chamber yang sebelah kiri jantung kita tu membesar, dia pun akan menyebabkan kegagalan kemudian lah. Hypertension, darah tinggi. Osteoarthritis, ni sakit lutut, sakit pinggul, sakit hati semua kan. Dan seterusnya hyperuricemia lah, gout. Okay. Dan yang lain, kanser ni memang walaupun dia tulis mildly increase, tapi memang ada kaitan dengan obesity lah. Reproductive hormone, ada kesukaran untuk mengandung apa semua lah, fertility, sakit belakang. Bagi NS masa ni pun, masa pembedahan pun tinggi dia punya risiko, dan kecacatan kepada janin yang dikandung lah. Okay. So saya ambil mungkin 1-2 untuk kita terang nak beritahu kenapa obesiti ni mengganggu, menyebabkan risiko kesihatan kepada banyak masalah kesihatan lah. So, bila kita ada obesiti, apa definition obesiti tadi? Pertama, dia kompleks. Kedua, dia multifaktorial. Yang ketiga ialah excess body fat, lebihan lemak badan yang berlebihan. So ini punca dia, obesity. Bila ada tu, dia akan melekat pada visceral. Visceral ni organ-organ. Lemak dalam badan ni sepatutnya dia bawah apa dia panggil subcutaneous fat. Lemak di bawah kulit. Kan kulit ya. Ini memang fungsi dia bagus. Dia bagus untuk penyebab berat badan. Kalau tak ada lemak, bayangkan tak tahan sejuk kita. Kan kalau tak ada lemak kita tak ada perlindungan. Tapi bila lemak tu dah berlebihan, dia akan pergi pada organ, visceral. Sebutlah organ apa? Jantung, salur darah, buah pinggang, renal kan. So, bila lemak ni dalam organ ni ataupun dekat bawah kulit ni, dia jadi sel adipocyte. Adipocyte ni sel lemak. Bila dah banyak sangat, dia akan tak boleh berfungsi dengan betul fungsi dia sepatutnya. Dia buatlah perkara-perkara mengarut dia. Dia buat perkara-perkara mengarut. Contohnya, bila dekat jantung, dia akan menyebabkan masalah jantung. Kan, dia buat kerja yang tak sepatutnya kat jantung. Kerja yang tak sepatutnya di salur darah, di vaskular. Vaskular ni banyaklah kat tempat mana-mana yang salur darah tu. Dan kerja yang tak sepatutnya di buah pinggang. Dan kalau tuan-tuan, kawan-kawan perasan bahawa kalau dia dah start kat buah pinggang, dia boleh pergi dekat salur darah. Kalau dia dah start jantung, dia boleh buat masalah kat salur darah juga. Kan, kokok mana dia start pun, dia akan kacau tempat lain. Okey, kenapa? Sebab bila ada masalah visceral adipocyte ni, dysfunction ni, maknanya fungsi yang tidak normal. Dis ni ialah tidak normal lah, abnormal function. Dysfunction ni ialah abnormal function. Dia akan ganggu dari segi kita punya sistem immunity, dari sistem pertahanan badan. Dia akan ganggu dari segi sistem inflammation, kita punya sistem radang. Dia sepatutnya kalau ada sekian-sekian, dia prosesnya sekian. Tapi sebab ada abnormal fungsi pada sel lemak ni, dia menyebabkan proses-proses ni terganggu, menyebabkan ganggulah proses jantung, salur darah dengan ni. Okey.
Ni ada dia punya gambar rajah lah. Kita mungkin tak perlu terang lah apa ada macrophage, interleukin, tumor necrosis factor pada kawan-kawan kita. Kan, itu terlalu jargon, kita terangkan macam ni. Kan, jadi kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang rapat, kan mungkin ada jiran yang tak rapat tu janganlah cerita banyak sangat. Kan dia kata yang kau sibuk, aku punya punya kehidupan kenapa? Kan? Tapi kawan-kawan kita yang rapat, ahli keluarga kita yang rapat, kita boleh terang benda macam ni. Sebab ni ilmu ni bukan untuk kita sahaja, ilmu ni untuk ahli keluarga kita, ahli keluarga terdekat, untuk kawan kita yang terdekat, kawan-kawan pejabat, kawan-kawan di perumahan. Inilah, okey. Okey. Dan benda-benda macam ni, jantung, vaskular, renal ni semua, tekanan darah tinggi. Okey. Dia maknanya dia secara langsung dia akan menyebabkan banyak perkara organ dalam badan ni berfungsi secara tidak normal disebabkan lemak dalam badan berlebihan. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada metabolic syndrome. Metabolic syndrome macam saya cakap lah, ada berapa dia punya subset dia, tekanan darah tinggi, kegemukan sentral, insulin resistant ni, insulin tak berfungsi dengan secara normal, menyebabkan diabetes, dan atherogenic dyslipidemia lah, kadar kolesterol dalam badan menyebabkan masalah pada salur darah. So bila ada ni empat-empat ni memang, bila ada metabolic syndrome ni biasanya memang ni dah peringkat tahap tinggi lah untuk kita lawan, ya. Lawan. Okey, goal kita pertama dalam program ni kita perlu jelas kita nak turunkan berat badan. Bila kita turunkan berat badan, mana salah satu komponen dalam berat tu apa dia ialah lemak dalam badan akan kurang. Dah kurang, kenalah maintain. Janganlah kurang dah turun 10 kilo. Saya dah turun tapi lepas tu naik 15 kilo. So tak guna. Ya. So pertama kurangkan berat badan, maintain. Dalam maintain kena pastikan berat itu tidak naik semula. Kerana kita punya keceriaan, kegembiraan kita naik balik kan. Tak jadilah. Kan tahun depan masuk balik. Tahun depan bagi lecah online. Kan, lecah online, kan. Ataupun boleh ajar jadi instruktor dalam kumpulan ni, kan. Kawan-kawan boleh jadi instruktor dalam kumpulan ni. Dan seterusnya, secara tidak langsung kita boleh comorbidity, mana penyakit-penyakit lain ni kita boleh rawat. Mungkin kita ada darah tinggi, ubat 3, boleh kurang pada 1. Nak hilang habis tu Malaysia susah lah. Ataupun kadang-kadang diabetik, daripada 3, 4 boleh jadi diet control saja. Kan, itu dari segi kita punya aim, ya. So jangan aim yang terlalu bombastik, yang terlalu tinggi, tapi at least ada reality lah. Terapi ada 2. Saya tak sebutlah pasal farmako dengan surgery ni. Surgery ni ada viral baru-baru ni kan di media sosial pasal seorang VVIP. Saya berbasikal dan mengalami daya sihat. Kan, betul lah, lepas dia buat pembedahan tu, dia buat pembedahan lah yang dia buat ke, terlibat ke. Tapi nak beritahu, diet dengan physical activity ke terlibat tak? Buat pembedahan ke, masuk ubat ke? Yang ni, yang 3 ni. Diet, physical activity, behavior, kena buat. Kan, ini kalau tak buat, buatlah surgery. Surgery, buanglah perut segala usus pun memang naik tak berat badan tu. So, kena realistik sikit lah. Okay. Biasanya ini sama lah. Kalau mana-mana baca jurnal, baca literature, baca paper ni. So, diet, exercise, maknanya physical activity dengan perubahan sikap. Ada 3 Jangan lupa ingat diet dengan exercise tak. Perubahan sikap. Penting untuk kita berubah. Betul berubah. So macam saya cakap lah, kita yang nak berubah kan. So kalau nak buat lah, kalau tak nak buat tak apa juga badan kita kan, bukan badan orang kan, betul. Baik, seterusnya. Pertama, perubahan dari segi physical activity. Okey, untuk saya sendiri objektif pertama daripada peringkat awal ni, saya nak, kalau boleh kita semualah, kawan-kawan semua, kita semua daripada sedentary ni yang tak buat apa-apa, at least buatlah something. Buatlah something apa-apa tuan-tuan suka, puan-puan suka. Buatlah something yang tuan-tuan boleh buat, ya. Buatlah something yang boleh buat secara berterusan. Buatlah apa-apa tu. Mungkin tak boleh terlibat aerodance kan, laju sangat. Kita punya instruktor kan, dia tak apalah, dia kurus. Kan, dia tak mengah dia buat sejam, 2 jam pun okey. Kan, saya punya prof dekat universiti dulu, dia buat maraton 6 jam exercise. 6 jam exercise atas pentas tu, tapi dia berehat lah. 10 minit, tapi tu dia berjoget atas tu lagi. Buat zumba dia apa semua. 6 jam. Kan, saya sebagai pelajar ni terpaksa lah tak pergi. Sebab tak lah kan. Buat apa yang kita boleh buat dulu. Kan, buat apa? Prof, dia kata mana prof tanya kan, Zah mana buat? Saya
ada passion kat klinik, kata dia Prof. Kan? Alasan tu memang cantik lah. Kan? Tapi kita buatlah apa yang kita boleh buat dulu. Okay? Daripada dah start physical activity ni, kalau boleh jadi atlet, ni apa, sukan yang tahap tinggi ni baguslah. Kan? Tiba-tiba pula mungkin ada wakil pemain bola sepak daripada Hospital Muar, join JDT ke, mana tahu tak tahu kan. Daripada dulu dia BMI dia mungkin gemuk 120, 40, 150, tiba-tiba wakil JDT kan. Mana tahu, kita tak tahu. Mungkin wakil sukan-sukan lain. Boleh kan. Tapi aim at least ni tengah-tengah ni dulu. Gerakkan apa kita punya physical activity dulu. Okey. Okey, seterusnya. Macam saya cakap yang awal tadi, bila nak buat physical activity ni, pertama cari benda yang kita suka. Dua, cari benda yang kita boleh buat. Cari benda yang tak menyakitkan kita. Kan kalau kita buat physical itu menyakitkan je. Contoh sakit belakang, sakit lutut, tak payah buatlah. Cari benda lain, banyak lagi benda lain. Kalau tak tahu boleh jumpa pegawai kita ni, banyak. Boleh jumpa instructor kita, dia boleh ajar benda lain, tak ada masalah punya. Kan kalau hari Isnin tak cukup, dia boleh buat Selasa, Rabu, Khamis. Kan contoh. Seterusnya, okey, ni saya berikan sedikit gambar umum. Sebab kita nak tahu program apa weight management ni untuk masalah berat badan ni, ada dua, physical activity dengan exercise. Untuk mula ni, kita buat physical activity dulu, pastikan kita aktif physically, secara aktifnya. Apa ni? Secara apa-apalah, pergerakan melibatkan otot kat dalam badan ni, dah kira kita aktif. Daripada kita duduk sesaja, hanya bergerakkan jari kan, kita main media sosial, kita main game e-sport, game sana, game sini dalam kita punya laptop, kita punya phone. At least buatlah sesuatu yang physical activity ni, boleh? Dan kita kena pastikan tak semua physical activity ialah exercise. So apakah exercise? Senaman ni apa dia? Ialah salah satu komponen daripada physical activity. Pertama dia plan. Apa yang plan? Saya nak buat aktiviti ni 5 kali seminggu. Seminggu dah berapa hari? 7. 5 hari ni memang saya akan buat aktiviti ni. Contoh apa? Contohnya berenang. Ada orang tak reti berenang, doktor. Saya nak berlari. Berlari sakit lutut, doktor. Basikal tak reti naik, doktor. Tak apalah, joget. Saya tak pandai joget, doktor. Jumpa kita senang. Kita beritahu apa boleh buat. Dua, structured. Structured ni dia ada cara dia. Dia bukan main belasah je. Dia ada berapa minit kita kena buat cara dia supaya tak sakit badan, tak menyebabkan kecederaan. So kalau tak tahu nanti datang kemudian tanya kita. Ketiga ialah repetitif. Maknanya dia berulang. Berulang ni maknanya 2 minggu tu, 2 minggu 14 hari tu buat exercise. Lepas tu 2 bulan tak buat apa-apa. Memang cantik. Tu bukan exercise lah tu. Kan? Memang cantik lah. Lepas tu perform with the goal. Sebab tu saya terang, kita punya tujuan matlamat awal, objektif kenapa. Kita ada tahu kenapa matlamat kita. So kita nak achieve matlamat tu. Pertama, baikkan kesihatan dengan fitness. Fitness ni apa? Fitness lah. Okay. Dan semua exercise ni adalah physical activity. Dua, perubahan dari segi diet. Kan? Tuan-tuan pernah ambil ni? Saya tak tahu lah perlu apa kan. Nak kurus tapi malas. Pada saya kalau malas jangan banyak cerita lah kan. Jangan banyak cerita. Ada orang cakap no pain no gain lah kalau nampak kan. Tak ada. Kesakitan ni ialah satu benda yang relatif. Kan? Ada orang cakap kalau nak kurus ni is no pain no gain. Kalau tak sakit memang tak dapatlah gain result apa-apa, tak. Kerana kesakitan ni adalah satu benda yang relatif. So janganlah benda-benda yang mengarut ni. Saya memang tak menyokong lah. Tapi saya tidaklah membantai di media sosial untuk benda-benda macam ni. Pada saya tidak menyokong. Kita ada cara yang sihat. Kita banyak kita punya pakar-pakar kat sini. Kalau tak suka dengan seorang, jumpa yang lain. Kan? Kalau tak suka dengan seorang tu, jumpa yang lain. Seorang tu mesti membebel je. Kena perli je. Jumpa yang lain dah. Kan? Okay? Ini makanan ni memang best lah. Sedap di mata dan juga sedap di hati kan. Sedap di mulut juga lah. Tapi kalau boleh berubah, tolong berubah. Mereka akan terang cara yang betul. Tak tahu, tanya. Jangan malu-malu. Kan? Kita serupa je. Sama je dalam kumpulan berat badan. Okay, seterusnya behavior therapy. Ini peranan pegawai fisiologi, kita punya fisiologi kita lah. Penting behavior therapy ni. Ini diletak dalam CPG tau. Saya cakap benda 2-3, physical activity, diet, behavior. Perubahan sikap kita. Kalau kita punya pemikiran, cara fikir kita, cara kita hadapi isu tu, cara kita hadapi masalah tak berubah, tak ke mana je. Kan? Diet kita mungkin kita sampai satu tahap 2 bulan, lepas tu dah fed up lah. Lepas tu dah mengalah, dah sudah lah. Okay? Ni ada counselling, monitor, self monitoring, portion, stimulus, ni semua dalam CPG, boleh baca.
Stres kan, stres tak turun-turun, 90 turun 89, betul naik 92. Jumpa kan. Dan kognitif dan seterusnya ialah kita ada support group. Sebab tu ada 43 orang kan. 43 orang bagus sebenarnya, bagusnya persembahan program ni. Dan evidence statement ni saya ambil daripada literature luar negara lah, tak silap saya daripada US, tapi dah lama tahun 98, National Health and Lung apa saya tak ingat, minta maaf. Basically nak beritahu dia buat kajian pertama combination diet, physical activity, weight loss. Dia punya evidence ni, bukti ni tahap satu ni memang betul-betul tahap tinggi lah. Memang betul-betul dia dah buktikan. Diet, physical activity, kurangkan lemak di abdomen. Yang dia kata central obesity kan, sebab lemak tu berkumpul dekat abdomen. 3, cardiorespiratory fitness. Kita punya fitness. Cardiorespiratory ni aerobic fitness. Maksudnya kita lagi fit lah. Ini semua tahap bagus punya ni, A, B, A. So jangan ni lah. Kita sembang-sembang kosong, bukan omong-omong kosong. Ni cerita betul. Dan seterusnya behavior. Dia pun dia bagi juga statement. Ini semua tahap bagus, A, B. Behavior therapy, combination dengan diet dengan physical activity ni. Dan kalau bila kita buat behavior therapy ni, dia tak boleh buat satu-satu. Kita counselling je, tapi buat solo seorang-seorang, tak boleh. Dia multi-modal strategi. Evidence dia group A. Okay. So behavior therapy ni dia dah bantu untuk kembalikan kita kepada berat badan yang unggul lah, dia panggil kan, berat badan yang unggul. Okey, jadi saya rasa masa saya dah tamat, tak sampai 5 minit, tapi lepas ni kita ada penceramah yang lain. Pada saya pertama, pesan kepada diri saya sendiri dan kepada kawan-kawan lah, kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan. Pertama, benda ni ada ilmu, dan ilmu ni kena buat. Ilmu ni bukan setakat sembang, cerita kan. Okey. So guna ilmu ni, pertama kita boleh guna untuk masa depan. 2, guna untuk diri sendiri, ahli keluarga, kawan-kawan rapat, ahli keluarga terdapat. Boleh share. Dan benda ni kena terus berusaha lah. Jangan putus asa. Jangan murung kalau benda tu tak berjaya. Dapatkan bantuan secara profesional dan kita boleh bantulah setakat mana kita bantu. Mungkin nak berat badan unggul sampai model-model yang kurus sangat tu memang tak boleh lah, tapi sekurang-kurangnya berat badan tu bagus untuk kesihatan kita lah. So saya rasa cukup untuk buat main ini. Kalau apa-apa kemudian kita boleh mungkin dalam sesi soal jawab kemudian kot ya. Macam mana Dato' Fad? Okey, saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar celoteh dan apa-apa saya mengarut pagi ini kan, tapi semua dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Azhar. Kita akan break sekejap dalam 10 minit. Kita add semula nama. Ada beberapa peserta yang belum masuk lagi lah. Okay, so untuk sementara tu kalau nak kita tandas, boleh kita tandas dulu. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya kat sini. Kita cuba jawab.